Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Sahutlah Cabaran. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Sahutlah Cabaran ini terdapat pada muka surat 74 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.5.1 bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan 6 ayat yang terdiri daripada ayat penyata, ayat aktif dan ayat pasif yang mengandungi bahasa yang indah mengenai poster Sahutlah Cabaran. Kedua, mencatat 6 maklumat tersurat dan tersirat daripada poster mengenai Sahutlah Cabaran dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan 6 ayat yang terdiri daripada ayat penyata, ayat aktif dan ayat pasif yang mengandungi bahasa yang indah mengenai poster Sahutlah Cabaran. Kedua, murid berjaya mencatat 6 maklumat tersurat dan tersirat daripada poster mengenai Sahutlah Cabaran dalam bentuk peta pelbagai alir. Pernahkah murid-murid menyertai pertandingan mendeklamasikan puisi seperti sajak atau syair di sekolah? Bagus dan hebat. Tentunya, murid-murid yang pernah menyertai pertandingan ini merupakan seorang murid yang hebat dan berani kerana tidak malu apabila berada di hadapan orang ramai sewaktu mendeklamasikan puisi. Cikgu pun pernah mendeklamasikan sajak sewaktu cikgu bersekolah rendah. Oleh itu, aktiviti mendeklamasikan sajak ini boleh dilaksanakan secara individu maupun secara berkumpulan, dan pastinya peserta yang telah menyertai itu dan memenangi pertandingan akan dapat hadiah, dan hadiah itulah sebagai ganjaran untuk menghargai pemenang yang telah menyertai pertandingan mendeklamasikan puisi tersebut. Mari kita sama-sama membaca dan menjelaskan maklumat yang terdapat pada poster Sahutlah Cabaran. Untuk pengetahuan murid-murid, gambar yang ditunjukkan dalam buku teks ini merupakan poster pertandingan deklamasi puisi perpaduan bersempena dengan Hari Perpaduan. Jadinya di sini, mari kita lihat dan membaca serta memahami maklumat yang ditunjukkan dalam poster ini. Anda berbakat dan cinta akan perpaduan? Sertailah pertandingan yang bakal mencungkil bakat dan menyemarakkan semangat perpaduan anda. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Mungkin andalah juara yang kami cari. Baiklah,
Dalam maklumat ini, tujuan pertandingan deklamasi puisi ini adalah untuk mencungkil bakat dan menyemarakkan semangat ataupun memupuk perpaduan. Dan kita lihat butir-butiran pertandingan tersebut, pertandingan deklamasi puisi perpaduan bersempena dengan hari perpaduan itu nama pertandingan. Kita lihat tarikh pertandingan ini dilaksanakan pada 11 Julai 2016. Masanya pada pukul 8 pagi dan tempat pertandingan itu dilaksanakan ataupun diadakan di mana? Di Dewan Gemilang Sekolah Kebangsaan Taman Kencana. Jadi di sini mungkin Ammar bersama kawan-kawannya ingin menyertai pertandingan deklamasi puisi sempena hari perpaduan. Baiklah, mari kita lihat syarat-syarat pertandingan deklamasi puisi ini. Terdapat 4 syaratnya, iaitu terbuka kepada murid tahap 2 sahaja, iaitu melibatkan murid tahun 4, 5 dan 6. Seterusnya, penyertaan adalah secara berkumpulan. Maksudnya, kalau murid-murid hendak menyertai secara individu ataupun berseorangan, boleh tak? Tentunya tidak dibenarkan. Seterusnya, setiap kumpulan mestilah terdiri daripada 3 orang peserta yang berbilang kaum. Maksudnya, untuk menyertai pertandingan ini mestilah terdiri daripada kaum yang berbeza. Ada kaum India, Melayu dan Cina. Kalau Melayu tak dibenarkan. Cina tak boleh. India tak boleh. Mestilah terdiri daripada pelbagai bangsa ataupun kaum. Dan yang terakhir, keputusan pengadil adalah muktamad. Maksudnya, apabila keputusan diumumkan, mestilah keputusan itu dimuktamadkan. Maksudnya, tidak ada sebarang bantahan daripada peserta. Kalau peserta tidak berpuas hati, peserta boleh tak nak membantah? Tidak dibenarkan. Maksudnya kena terima keputusan pertandingan itu. Dan kita lihat, sesiapa yang berminat, sila hubungi Cikgu Syafiq atau Cikgu Ang. Cikgu Syafiq dan Cikgu Ang ini merupakan urus setia ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk menganjurkan pertandingan ini serta juga untuk menerima persoalan ataupun mendaftarkan para peserta yang berminat sahaja. Kalau tak berminat, tak perlulah jumpa, kan? Dan kita lihat tarikh tutup penyertaannya pada 4 Julai 2016. Dan hadiah menarik menanti anda. Pastinya para pemenang akan diberikan hadiah yang menarik. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami poster pertandingan deklamasi puisi ini dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita bercerita mengenai maklumat yang telah kita baca sebentar tadi menggunakan ayat penyata, ayat aktif dan ayat pasif. Jangan risau, cikgu sudah pun membantu murid-murid untuk bercerita mengenai maklumat tersebut. Oleh itu, apabila kita hendak bercerita mengenai sesuatu maklumat, kita hendaklah bercerita dengan penuh bersemangat dan kita dapat menyatakan maklumat tersebut dengan lebih jelas kepada orang yang mendengarnya. Mari kita lihat. Maklumat yang pertama untuk kita bercerita, poster ini mengenai pertandingan deklamasi puisi perpaduan bersempena dengan hari perpaduan bagi mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan murid.
Pertandingan ini pada 11 Julai 2016 yang bertempat di Dewan Gemilang Sekolah Kebangsaan Taman Kencana supaya ramai murid dapat menyaksikan pertandingan itu di dewan yang luas. Penyertaan ini disertai oleh murid tahap 2 agar dapat mencungkil bakat mereka. Penyertaan ini dipersembahkan oleh murid secara berkumpulan supaya dapat mengeratkan silaturahim. Murid yang berminat perlu menghubungi Cikgu Syafiq atau Cikgu Ang bagi urusan pertanyaan dan pendaftaran. Akhir sekali, pihak sekolah memberikan hadiah yang menarik kepada pemenang untuk menghargai diri mereka. Sekian, terima kasih. Jadinya di sini kita sudah pun selesai bercerita untuk menyampaikan maklumat yang telah kita baca sebentar tadi. Dan di sini kita ingin menganalisislah serba sedikit mengenai ayat yang kita bercerita tadilah. Kita lihat ayat yang pertama di situ, ayat penyata. Dan ayat yang kedua merujuk kepada ayat penyata juga. Kenapa ayat penyata ya? Ayat penyata ini merupakan jenis ayat yang untuk memaklumkan sahaja. Dan kita lihat ayat yang ketiga, iaitu ayat pasif, kerana terdapat kata kerja pasif, iaitu disertai oleh. Dan kita lihat ayat yang keempat merupakan ayat pasif. Juga merupakan ayat pasif ini kerana terdapat perkataan iaitu dipersembahkan oleh. Dan ayat yang kelima pula iaitu ayat aktif kerana terdapat kata kerja aktif iaitu menghubungi. Menghubungi Cikgu Syafiq. Dan kita lihat ayat yang terakhir merupakan ayat aktif kerana terdapat kata kerja aktif di situ iaitu memberi hadiah. Dan kita perlu memahami maklumat yang kita sampaikan melalui cerita ini. Ada maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersurat itu cikgu sudah warnakan ayat tersebut dengan warna merah. Dan ayat yang berwarna hijau itu merupakan maklumat tersirat. Jadinya di sini maklumat tersurat dijelaskan dengan kata hubung keterangan. Contohnya ayat 1, kalau murid lihat di situ ada kata hubung keterangan bagi. Jadi di sini bagi merupakan kata hubung keterangan untuk menerangkan idea ataupun maklumat tersurat tadi, iaitu pertandingan deklamasi puisi perpaduan bersempena dengan hari perpaduan. Itu merupakan maklumat tersurat yang dijelaskan dengan kata hubung keterangan iaitu mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan murid. Jadinya di sini yang tulisan berwarna merah maklumat tersurat dan ayat yang berwarna hijau pula merujuk kepada maklumat tersirat. Diharapkan murid-murid dapat memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat serta mengetahui ayat-ayat yang digunakan sewaktu dalam penceritaan tadi. Kini tiba masanya untuk murid-murid melaksanakan tugasan aktiviti ketiga, iaitu mari kita catat maklumat tersurat dan tersirat daripada poster Sahutlah Cabaran. Rujuk slide aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya, murid-murid perlu mencatatkan maklumat tersurat dan tersirat mengenai poster Sahutlah Cabaran ini. Seperti yang murid-murid dapat lihat,
Ini merujuk kepada peta pelbagai alir. Yang kotak yang berwarna oranye itu merujuk kepada maklumat tersurat. Dan di sebelah kanan iaitu kotak yang berwarna ungu merujuk kepada maklumat tersirat. Jadinya murid perlu mencatatkan maklumat tersurat dan tersirat ini dalam bentuk peta pelbagai alir dalam buku pemahaman. Oleh itu, murid perlu rujuk semula dalam slide aktiviti 2 untuk mengetahui maklumat tersirat. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat maju jaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.